Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan lagi siri belajar bekam secara online. Untuk topik hari ini kita akan lihat satu topik iaitu berbekam semasa demam. Okey. Bolehkah kita berbekam semasa demam? Okey. So ramai yang berpendapat demam ni boleh membantu, bekam ni boleh membantu untuk mengurangkan ataupun menyembuhkan demam. Okey, kita lihat bagaimana mekanisme bekam boleh membantu untuk sakit yang demam ni. Tapi sebelum tu kita kena faham mengenai penyakit demam itu sendiri, okey. So demam ataupun kenaikan suhu ni selalu kita kategorikan dalam simptom kenaikan suhu ni, selalunya kita bahagikan kepada dua condition lah, iaitu demam itu sendiri ataupun pyrexia dan juga hipotermia lah. Okey. Pertama sekali, pyrexia ni adalah ataupun demam ni adalah satu tindak balas menjadi badan ataupun inflammatory response badan kita untuk membunuh patogen. Sebab demam ni selalunya disebabkan oleh serangan patogen. Okey, so bila badan kita naikkan suhu badan, dia boleh membunuh patogen tu dan melambatkan perkembangan patogen untuk menyerang badan. So dia juga meningkatkan tindak balas sistem imun kita. Okey, dan menambah penghasilan neutrofil dan benda-benda lain seperti inflammatory mediators, anti-antigen, presenting cell ataupun APC, itu sel darah putih juga tu. Dan organ kita dalam badan, organ yang dalam badan yang boleh mengawal suhu badan ni adalah hypothalamus yang terletak pada otak kita. Okey. So hypothalamus ni dia boleh buat dua benda lah. Dia boleh sejukkan badan melalui perpeluhan dan juga vasodilation salur darah kita. Dia boleh menaikkan suhu badan. Dia akan release norepinephrine yang akan meningkatkan suhu badan, dan berlakunya vasoconstriction yang berlawanan dengan vasodilation tu, iaitu penebalan salur darah untuk mengekalkan haba dalam badan kita. So semasa serangan patogen tu, sebenarnya apa yang terjadi adalah sel darah putih dia akan attach dengan antigen ataupun patogen yang masuk dalam badan kita, dan sel darah putih tu dia akan release cytokines. Okey. So cytokines yang dirilis adalah ferrogenic cytokines seperti tumor necrosis factor ataupun TNF, IL-1, IL-6, dan badan juga dia akan release satu benda lain, iaitu interference. So ferrogenic cytokines ni dia akan merangsang penghasilan prostaglandin itu ataupun biji itu yang bertindak sebagai perangsang hypothalamus otak kita ni untuk meningkatkan suhu badan lah. So kalau kita tengok dalam ubat-ubatan seperti ibuprofen ataupun aspirin, okey, mekanisme yang dia gunakan untuk menurunkan suhu badan adalah untuk dengan suppress sintesis prostaglandin itu sendirilah. So bila dia suppress prostaglandin, so kita punya hypothalamus tu tak dapat signal untuk naikkan suhu badan lagi. Okey. So kita kena faham demam disebabkan oleh serangan patogen ataupun bakteria ni sebenarnya adalah satu proses mula jadi, okey, dan sebenarnya tidak memerlukan intervention ataupun ubat-ubatan. Tapi kita boleh bantu, satu adalah kita bantu sistem imun kita untuk lawan patogen tu, dan juga kita kena kontrol suhu badan kita agar tidak melampau naik, okey. Sebab contohnya kalau suhu badan terlalu tinggi untuk kanak-kanak boleh menyebabkan brain damage. Okey. So adalah sangat penting untuk kita selalu monitor suhu badan kita. Okey, seterusnya kita pergi pada hypothermia. Okey, hypothermia ni adalah kenaikan suhu badan disebabkan oleh faktor luaran seperti cahaya matahari yang panas terik. So bila kita dedah dengan cahaya matahari yang panas ni menyebabkan suhu badan kita naik secara tidak terkawal. So badan kita ni dia ada sistem penyejukan tapi tak boleh kontrol kenaikan haba tu. So kita kena guna pelbagai cara lain untuk menyejukkan badan kita ni. Okey, salah satu cara tu kita boleh guna bekam lah. Okey.
So ubat-ubatan yang menurunkan suhu badan ni sebenarnya tidak berkesan sebab bila berlaku hipotermia ni tidak melibatkan penghasilan pirogen lah. Pirogen yang akan bagi signal apa semua kepada hipotermus kita tu. So dia tidak dihasilkan kalau berlakunya hipotermia. So bagaimana kita masuk kepada persoalan kita lah. Bagaimana bekam boleh membantu dalam membantu pesakit demam ni. Okey. So bekam ni dia boleh mengurangkan haba dengan mekanisme dia yang menyebabkan berlakunya vasodilation salur darah, iaitu proses pelebaran salur darah yang menyebabkan dinding salur darah kita jadi nipis. So menyebabkan suhu senang dikeluarkan daripada badan kita. So itu adalah sebagaimana mekanisme badan menurunkan haba secara semula jadilah. So sebagaimana kita tahu, demam ni adalah proses inflammation dan bekam boleh bantu proses inflammation ya. Bekam boleh bantu mempercepatkan dan membantu merasa lagi inflammatory mediator yang lain apa semua supaya proses inflammation tu berlaku dengan lebih cepat. Okey. Dan bekam juga boleh merangsang sistem imun kita lah. So macam mana yang sebagaimana kita belajar, bekam memang boleh merangsang penghasilan sel-sel darah putih dan untuk pergi ke site-site yang kita bekam tu ke seluruh badan kita untuk melawan patogen-patogen yang masuk dalam badan lah. Tapi kita kena ingat demam ni adalah satu keadaan kontraindikasi untuk rawatan bekam. So kalau kontraindikasi ni, setengah kontraindikasi tu dia mutlak, dia tak boleh buat. Okey. Tapi demam ni kita masih boleh buat dengan syarat. Okey, dengan syarat kita buat secara berhati-hati. Iaitu pertama kita kena tengok kondisi pesakit tu. Okey, contohnya pesakit tu keadaan badan dia terlalu lemah sampai tak boleh nak bangun apa semua, lemah sangat, kita tak boleh buat lah itu. Okey. Kedua, berhati-hati dengan penyakit-penyakit. Sebab apa? Demam ni adalah kebanyakan disebabkan oleh patogen. So setengah patogen yang mengakibatkan demam ni dia boleh berjangkit. Contohnya macam COVID lah. Okey. Ketiga, buat dengan bilangan kad yang terhad lah. So jangan buat dengan bilangan kad yang banyak lah. Dan keempat, sentiasa monitor keadaan pesakit tu lah masa rawatan bekam. So kita kena monitor selalu, tanya feedback apa semua. Jangan biarkan pasien tu bersendirian apa semua. So itu adalah cara untuk kita bekam kalau orang tu demam lah. So itu saja perkongsian saya pada hari ini untuk topik ni. So saya harap dapat membantu anda semua untuk memahami lebih lagi tentang penyakit demam dan juga mekanisme bekam dalam membantu orang yang demam ni. Okay, sekian, terima kasih.